Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Syariza binti Idris, Guru Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 2. Pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk bab 7 iaitu Pengasasan Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Untuk makluman pelajar, pengasasan kesultanan-kesultanan ini menandakan lahirnya negeri Melayu yang berdaulat. Merdeka! Merdeka! Pada abad ke-15, Pahang merupakan sebahagian wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka. Seri Bijadi Raja dilantik sebagai wakil untuk mentadbir Pahang. Semasa Melaka diperintah oleh Sultan Mansur Shah, baginda telah menghantar puteranya Raja Muhammad untuk ditabalkan sebagai Sultan Pahang. Raja Muhammad berangkat dari Melaka ke Pahang diiringi oleh golongan bangsawan Melaka. Mereka telah dilantik sebagai bendahara, penghulu bendahari, temenggong dan hulu balang besar serta pengikut mereka untuk membantu mentadbir kerajaan Pahang. Raja Muhammad mengasaskan Kesultanan Pahang pada tahun 1470 dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah mendirikan pusat pemerintahan di Pekan, berhampiran Kuala Sungai Pahang. Wilayah pemerintahan kerajaan Pahang meliputi dari Sedeli Besar hingga Terengganu. Sultan Abdul Jamil Shah merupakan sultan ketiga yang memerintah Pahang dan merupakan antara sultan yang termasyhur. Baginda mengekalkan hubungan yang harmoni dengan Kesultanan Melayu Melaka. Baginda juga telah berjaya mempertahankan Pahang semasa diserang oleh Siam bersama-sama bantuan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah tidak meninggalkan waris kerana puteranya Raja Muda Abdullah mangkat. Oleh itu, Pahang telah diperintah oleh Kesultanan Johor Riau dari tahun 1614 hingga 1884. Ketika ini, Pahang merupakan wilayah pegangan Bendahara Johor. Keluarga Bendahara Johor yang mentadbir Pahang kemudian mengasaskan Kesultanan Pahang yang baru. Pengasasnya ialah Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad. Wan Ahmad ditabalkan sebagai Sultan Pahang pada 12 Disember 1884 dengan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Dengan penggunaan gelaran sultan ini, maka muncullah kesultanan baru di Pahang yang berdaulat dan kekal hingga hari ini. Kesultanan Perak diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-16. Kesultanan ini lahir selepas berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Pada abad ke-15, Perak merupakan sebahagian wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka. Serangan Portugis menyebabkan Sultan Mahmud Shah dan keluarga meninggalkan Melaka dan akhirnya bersemayam di Kampar, Sumatera. Pembesar Perak bernama Tun Saban dan Nahoda Kasim telah ke Kampar menjemput putera Sultan Mahmud Shah bernama Raja Muzaffar untuk ditabalkan sebagai Sultan Perak. Raja Muzaffar berangkat ke Perak bersama-sama alat kebesaran berupa sebilah pedang yang bernama Cura Si Manjakini, sebilah keris, cap mohor, nobat dan surat ciri. Baginda berangkat ke Perak bersama-sama anak, isteri, para pengikut dan pengiring yang menjemputnya dari Perak. Raja Muzaffar mengasaskan Kesultanan Perak pada tahun 1528 dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanah Abang di pesisir Sungai Perak. Keturunan Sultan Muzaffar Shah mewarisi takhta sehingga hari ini. Kesultanan Terengganu mempunyai kaitan rapat dengan Kesultanan Johor Riau.
Kesultanan ini diasaskan pada awal abad ke-18 oleh keluarga diraja daripada susur galur Bendahara Johor Riau. Terengganu merupakan wilayah naungan Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16. Pada tahun 1708, Sultan Abdul Jalil menganugerahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin, iaitu putera kepada Tun Habib Abdul Majid, Bendahara Johor Riau yang ke-11. Tun Zainal Abidin juga merupakan putera angkat Raja Patani yang digelar Nang Chayam, iaitu Raja Kuning. Raja Patani telah menyediakan kelengkapan untuk menabarkan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan Terengganu. Tun Zainal Abidin berangkat ke Terengganu diiringi oleh 80 orang keluarga Patani, termasuk beberapa orang tokoh agama seperti Kadi Wan Imam Mahmud dan Cik Buang. Antara alat kebesaran yang turut dibawa termasuklah keris diraja, keris panjang Nang Chayam. Tun Zainal Abidin mengasaskan Kesultanan Terengganu pada tahun 1708 dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Sultan Zainal Abidin mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanjung Baru, Kuala Berang. Wilayah Terengganu ketika ini bermula dari Kemaman hingga Besut. Keturunan Sultan Zainal Abidin I mewarisi takhta Terengganu sehingga hari ini. Sultan Zainal Abidin III yang memerintah dari 1881 hingga 1918 merupakan antara Sultan Terengganu yang masyhur. Baginda terkenal sebagai Sultan yang membawa pemodenan Terengganu. Antara sumbangan penting baginda termasuklah penggubalan undang-undang tubuh, iaitu undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dikenali sebagai Itkan Al-Muluk bi Ta'adil Al-Suluk. Baginda juga memperkemaskan sistem sukat dan timbang, menubuhkan mahkamah syariah, menubuhkan pasukan polis dan membina Istana Maziah, iaitu istana rasmi Kesultanan Terengganu hingga hari ini. Kesultanan Selangor diasaskan oleh keluarga diraja Bugis yang berpengaruh dalam Kesultanan Johor Riau pada abad ke-18. Selangor merupakan sebahagian daripada wilayah naungan Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16. Pada abad ke-18, masyarakat Bugis semakin ramai menetap di Selangor. Pada ketika itu, Daing Celak yang berketurunan Bugis menjadi Yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Putera Daing Celak bernama Raja Lumu telah menghadap Sultan Perak iaitu Sultan Mahmud Shah untuk mendapatkan pengiktirafan. Sultan Mahmud Shah telah menabarkan Raja Lumu sebagai Sultan Selangor. Baginda telah dianugerahkan nobat dan cap mohor. Raja Lumu mengasaskan Kesultanan Selangor pada tahun 1766 dengan gelaran Sultan Salehuddin Shah. Sultan Salehuddin Shah mendirikan pusat pemerintahan pertama di Kuala Selangor. Keturunan Sultan Salehuddin Shah mewarisi takhta Selangor hingga hari ini. Sultan Alauddin Sulaiman Shah yang memerintah dari 1898 hingga 1938 merupakan antara Sultan Selangor yang masyhur. Pada zaman pemerintahan baginda, banyak jalan raya dan landasan kereta api telah dibina. Kebijaksanaan baginda memerintah telah mendorong rakyat mengadakan sambutan keramaian Jubli Emas di Kelang sempena genap 40 tahun pemerintahan baginda. Sebagai kesimpulan, kesinambungan pengasasan Kerajaan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor menunjukkan penerusan tradisi kesultanan yang telah diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Tradisi kesultanan tersebut kekal bertahan hingga kini. Sistem kesultanan disesuaikan dengan corak pemerintahan baru selepas negara kita mencapai kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.